Boleh install Jamboard? Ha? Jam? Boleh install Jamboard tak? Tak pernah dengar lagi tu. Ha? Tak pernah dengar lagi tu. Tak boleh tak pernah dengar? Okey. So, kejap Kita nak try. Jamwood tu apa? Sekejap Cikgu share new. Okey. Okey, semua dapat tak Jamboard? Cuba tengok dekat handphone awak. Ada dapat tak? Dapat whiteboard tak? Tak. Cuba tengok. Cikgu ada share whiteboard. Tak. Tak. Tak? Tak. Oh, Tak. maksudnya awak kena install Jamboard. Okey, sebenarnya Jamboard ni macam cikgu nak share whiteboard dengan awak untuk awak conteng-conteng kan. Supaya boleh nampak lah, semua orang boleh nampak dekat apa benda yang kawan awak share benda-benda tu. Okey. Nanti hari tu cikgu dah bagi tahu dah, suruh install Jamboard dekat handphone. Nama dia Jamboard. K-A-M. Cikgu tulis dekat chat. Okey. Jamboard. Nanti awak tolong install Jamboard ni. Jamboard ni dia macam extension untuk Google Google Meet. Okey, sebab cikgu guna laptop. Pergi dekat Play Store. Okey. Ambil Jamboard. Okey, saya tengah install cikgu. Lepas tu awak install Jamboard. Saya dah tengah install cikgu. Boleh tak install? Saya boleh. Siapa yang boleh install, tolong install kejap Jamboard tu yang cikgu ada tulis dekat chat. Cikgu ada tulis dekat chat. Jamboard. Install. Ada perkataan Jamboard, awak tolong install dekat Play Store kalau guna handphone lah. Kalau guna laptop memang dah ada. Saya guna phone. Kalau laptop, guna laptop memang ada. Siapa yang guna laptop kat sini? Angkat tangan. Saya guna laptop. Okay. So cikgu share whiteboard. Okay. Siapa yang dapat whiteboard ni? Ada seorang je yang dapat whiteboard cikgu ni. Ada siapa-siapa dapat tak? Install tapi tak nampak. Sekejap Tak ada pun. Sekejap lah. Cikgu buka. Okay. Okay, ada 2 orang. Okay. Syahira seorang je yang nampak Jamboard cikgu. Syahira seorang je. Ada lagi tak? Tak ada dah kot. Okay. Saya tak ada nampak. Saya pun tak ada nampak. Siapa? Syahira nampak tak? Kak Noh, Syahira tak nampak. Saya setting tengok tak nampak. Sekejap Set.
Syairah dapat tak Jamboard tu? Sebab kat Ya, sini, ya, nampak. dekat Nampak, sini, nampak. kat sini boleh tak tulis atas Jamboard tu? Atas whiteboard tu. Cuba tengok. Tak Cikgu, boleh saya lah. Cikgu, tapi saya tengok kat dalam Jamboard yang kat dalam phone saya tu, dia cakap kalau nak tengok cikgu kena bagi kod. Kena bagi kod. Kat Ha. sini tak ada kod. Sebab cikgu share dekat semua. Cikgu share dekat cikgu dah buat setting, share dekat semua. Oh. Ni share setting untuk semualah. Tapi yang sekarang ni yang dapat, sekejap, cikgu bagi link copy link site. Cikgu letak dekat chat. Okay, cikgu Okay. letak dekat chat. Nanti awak try masuk. Okay. Dah, cikgu dah letak dekat chat. Okay. Cuba semua masuk ikut link tu. Tengok, boleh tak? Boleh tak conteng-conteng dekat sini? Semua masuk dekat link yang cikgu tunjuk dekat chat. Okay. Tu siapa boleh conteng? Siapa yang conteng ni? Tak boleh pun. Syahirah yang boleh conteng. Syairah boleh conteng dah kan? Tapi saya tak boleh. Kenapa? Kena guna Awak tu juga. masuk ikut link cikgu tak? Ikut. Kalau pakai link tu boleh. Saya ada dua Google email tu, tapi nak salahnya saya dah guna dah satu tapi tak boleh, guna lagi satu tak boleh. Sepatutnya boleh. Dua tak boleh. Kalau guna yang awak punya email yang sekarang ni boleh. Yang awak masuk Meet ni. Ni Syairah boleh? Okay, Syairah. Saya try lagi sekali. Siapa yang dah masuk? Siapa yang boleh masuk link cikgu bagi ni? Situ unable to open jam document. Unable. Awak dah install belum? Dah. Tadi tak masa lepas install dia kena masuk dulu. Kemudian baru masuk link tu baru boleh. Dah Tak boleh masuk terus dah. ada Dah masuk dah. Dah masuk dah. Lepas tu baru masuk, awak dah masuk Jamboard. Lepas tu awak dah install dah. Lepas tu awak masuk dah dekat link ni. Link cikgu bagi. Try dah tapi tak boleh pun. Link yang cikgu letak dekat chat ni. Tak Saya boleh? dah tekan dah. Lepas Tak tu saya boleh? pilih yang account saya ni. Lepas tu dia tulis unable to open jam. Oh, okay. Kadang-kadang dia tak support kot. Takut dia tak support. Sebab dekat sini cikgu dah share dengan semua. Okay. So, sekejap. Cikgu share lagi sekali. Copy link. Siapa yang boleh masuk? Masya boleh? Masya boleh masuk tak? Tak boleh tu, dah tekan dah ni. Dah tekan dah tu tapi dia macam tak boleh. Sekejap cikgu tengah try bagi lagi sekali. Tak bagi tu. Ni dah tengah masuk link. Ni Jamboard. Okay, try yang ni. Okay, Try cikgu. yang kedua punya. Tengok boleh tak masuk? Tetap tak boleh. Tetap tak boleh cikgu. Oh, ya ke? Siapa lagi yang boleh? Sebab cikgu nak ajar guna Jamboard ni. Dengan awak. Masya boleh? Tak boleh. Cuba klik link yang cikgu bagi dekat chat tu. Boleh masuk? Sekarang ni Syairah seorang. Oh, Syairah pun dah keluar.
Okay. Ni apa benda lah? Okay. Okay, Syairah je yang boleh ni. Yang lain-lain boleh tak? Tak boleh lah cikgu. Okay, kejap. Hmm. Okay. Yang ni boleh? Macam ni boleh tak? Okay, macam ni boleh tak? Macam ni boleh? Boleh? Tak. Tak. Tak boleh juga. Okay, Syahirah seorang je. Okay, tak apa. Awak tengok je dekat Syahirah. Awak tengok je. Okay, Syahirah, tolong tulis dekat cikgu sumber tenaga yang awak dah belajar. Sumber tenaga. Tulis kat sini. Cuba tulis. Boleh tulis. Tulislah dekat sticky note ni. Awak ambil sticky note dekat tepi ni. Dekat tepi ni ada sticky note. Okay, sekejap cikgu share. Okay. Ni, tepi ni ada sticky note. Okay. Ni. Ni ialah sticky note. Awak ambil sticky note ni. Lepas tu awak tulis apakah sumber-sumber tenaga. Okay, sumber. Sekejap. Sumber tenaga. Sumber-sumber tenaga yang awak dah belajar apa dia? Kalau dalam handphone, melalui handphone dia tak, button dia tak sama dengan yang laptop lah. Oh ya ke? Tak ada yang benda ni? Tak ada. Yang tepi yang apa belah kiri tu tak ada. Oh, Dia ada macam sticky note tulis tak ada menu je. Tak ada. Oh ya ke? Okay. Dia macam nak tulis tu menu tu dia macam susah sikit. Okay. Tak apa. Yang ni cikgu saja nak suruh awak berkenalan dengan Jamboard ni. Oh, sebab tak tahulah pula dekat dalam handphone macam mana pula dia punya ni kan. Okay, air. So tak boleh type dekat dalam handphone. Kalau pakai sticky note ni senang boleh type. Kalau kalau tak boleh type macam susah sikit lah kan. Ataupun letak. Rasanya dia melalui laptop saja yang boleh type. Saya try buka melalui laptop pula. Dia ada tak tulis teks dekat tepi tu? Cikgu. Tak ada. Dia macam pen saja. Dia macam pen saja. Cikgu. Ya. Saya tak boleh nak join yang tu, boleh penting-penting yang cikgu punya, tapi saya ada sticky note. Saya ada sticky note tapi awak yang Nor tu yang ni satu lah. Lupa nama. Sebab sebab awak punya sticky note tu awak punya whiteboard, bukannya awak masuk yang cikgu punya. Yang sticky note kalau nak tulis dekat cikgu yang kena masuk ikut link yang cikgu bagi. Okey, tak apa. Tapi saya tetap tak boleh. Tak apa, nanti kita explore lagi lepas ni. Okay, so hari ni cikgu nak sambung yang tu cikgu saja nak praktis sebab hari tu cikgu guna juga dengan darjah 6, tapi darjah 6 ada yang tak boleh nak install Jamboard tu kan.
Okay, so tak apa. Kita teruskan dengan kita punya aktiviti hari ini. Okay. So, awak nampak dekat ni. Okay. Yang ni dah masuk tajuk dulu ni. Dah tersasar. Okay, so awak dah belajar pasal sumber-sumber tenaga. Okay, tolong bagi tahu dekat cikgu apakah sumber tenaga yang awak dah belajar? Sumber tenaga apa? Matahari, air, biojisim, angin, nuklear, bahan api fosil. Okay. Ombak. Okay, bagus. Okay, antara sebanyak-banyak sumber tenaga tu, ada sumber tenaga yang boleh diperbarui dengan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, siapa yang tahu sumber tenaga yang boleh diperbarui ni sumber tenaga yang macam mana? Saya. Okay, tak apa, jawab je. Sekejap nak fikir sekejap. Sumber tenaga yang boleh Sumber diperbarui tenaga. ni sebenarnya sumber tenaga apa? Macam mana, apa yang membezakan sumber tenaga yang boleh diperbarui ni dengan yang tidak boleh diperbarui? Apa maksudnya sumber tenaga yang boleh diperbaharui ni? Cepatlah, Salsabila. Dek tengah fikir je. Tengah fikir. Okey, siapa nak jawab? Minggu lepas cikgu Sumber ada. semula jadi. Okey, dia semula jadi. Lagi? Lagi apa dia, Syairah? Yang lain-lain ni tak nak jawab ke? Ada ramai ni. Fatih Amani Buatan ada. orang. Buatan Bateri. orang. Apa dia? Tak, semula cikgu nak tanya sumber tenaga yang boleh diperbaharui dulu. Yang boleh dibaharui dulu. Apa maksudnya? Masya? Hai, lekaslah. Ada ramai ni. Ada Adriana, ada Fatin Amani, Khairina yang tak pernah jawab lagi ni. Khairina, Fatin Amani, Adriana. Lekaslah. Apa maksud sumber tenaga yang boleh diperbarui? Okey, minggu lepas cikgu ada sebut. Sumber tenaga yang boleh dibarui ni sumber tenaga apa? Betul. Sumber tenaga yang boleh dijana. Okey, sumber tenaga. Siapa yang bagi tahu tu? Adriana. Bagus. Okey. Sumber tenaga yang boleh diperbarui ni ialah sumber tenaga yang sumbernya sentiasa ada dan boleh dijana serta tidak akan kehabisan satu hari nanti. Okey, itu yang maksudnya sumber tenaga yang boleh diperbarui ni. Contohnya seperti apa? Contoh tenaga yang boleh diperbarui ni. Seperti apa, Masya? Khairina ni diam, ada ke tak ada ni? Ke dia masuk? Salsabila? Bagi contoh. Okey, air. Air. Tak tahu nak cakap apa. Ombak lagi. Okey, kita ada kat sini air, ombak. Lepas tu matahari, angin, biojisim. Okey, ini semua cikgu dah terangkan. Bentuk-bentuk sumber tenaga ni semua cikgu dah terangkan masa awal dulu. Angin ni macam mana, air ni macam mana, ombak ni macam mana, biojisim ni apa. Ingat lagi tak biojisim ni apa? Ingat lagi tak? Tak.
Tak. Amboi, baru minggu lepas. Dah tak ingat dah. Bukan minggu lepas lah, 2 minggu lepas. Minggu lepas kita belajar pasal apa ni? Perubahan tenaga. Okey, biojisim ni ialah tenaga yang diperolehi daripada tumbuhan ataupun haiwan yang mereput. Contoh dia bangkai-bangkai haiwan. Okey, sisa-sisa tumbuhan macam ranting kayu. Contoh dia kayu api kan. Kayu api tu adalah satu jenis tenaga biojisim. Dan juga daun-daun reput. Lagi apa lagi? Sisa makanan. Okey, sisa makanan yang awak buang hari-hari tu, okey, kita boleh jana tenaga daripada sisa makanan tu. Okey, sebab dia mengeluarkan gas yang boleh kita jana untuk tenaga lah, nama dia tenaga biojisim. Okey, ingat tenaga biojisim ialah tenaga yang diperolehi melalui tumbuhan ataupun haiwan yang mereput, najis haiwan. Contoh dia kan najis haiwan macam tai lembu semua tu kan. Dia sebenarnya membebaskan ada satu gas tu. Okey. Gas tu memang boleh kita guna untuk jana tenaga biojisim, tapi kena dalam jumlah yang banyak lah. Okey, najis, lagi satu kayu api, sisa makanan, okey, sisa tumbuhan, daun-daun reput semua, benda-benda yang reput-reput. Okey, so inilah dia punya macam mana tenaga biojisim ni dihasilkan. Okey, kemudian kita ada juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui seperti apa? Okey. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Okey. Yang tidak boleh diperbarui maksud dia sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, kalau tenaga yang boleh diperbarui maksudnya sumber tenaga yang sentiasa ada dan sumbernya boleh dijana. Okey, dan tidak akan kehabisan satu hari nanti. Yang tidak boleh diperbarui pula ialah sumber tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumbernya sumbernya bukan semula jadi dan juga tidak boleh dijana sebab dia akan kehabisan satu hari nanti. Okey. Okey, contoh dia bahan api fosil. Okey, bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum. Semua ni akan habis satu hari nanti. Okey, jadi itu sebab kita kata dia tidak boleh dijana semula. Maksudnya sebab sumbernya akan habis satu hari nanti. Okey, kalau kita guna dia makin sikit. Kalau matahari, ombak, air dengan angin serta biojisim ni kalau kita guna dia takkan habis. Okey? Dia takkan habis sebab sumbernya dia ada kitaran semula kan. Matahari ni saya ada je. Dia takkan berkurang. Okey? Kalau kita guna dia tidak akan berkurang. Okey, yang arang batu ni kita guna dia akan berkurang. Sama juga dengan gas asli dan petroleum. Lama-lama akan habis. Tapi habis bila kita tak tahu. Okey, kemudian ada satu lagi iaitu bahan nuklear. Okey, bahan nuklear seperti uranium adalah terhad.
Sebab tu tak semua negara ada bahan nuklear ni. Kalau yang ada pun dekat Jepun. Tapi kesannya terhadap alam kita sangatlah besar. Okey. Contoh dia dekat Jepun pernah berlaku tsunami dekat satu tempat tu. Okey, tempat tu nama Fukushima ke apa ke? Fukushima kot. Bandar Fukushima ke bandar apa tau. Cikgu kalau cikgu tersilap cakap. Okey, tapi ada satu bandar ataupun dia macam pulau lah. Sebab dekat Jepun ni banyak pulau tau. Okey. Kawasan Jepun ni dia ada banyak pulau-pulau yang kecil-kecil dan setiap pulau tu dia akan tumbuh sebagai satu bandar yang besar. Dia akan tumbuh bandar-bandar. Setiap pulau tu dia akan ada bandar dia. Lepas tu ada satu tempat ni, cikgu dah lupa dah nama dia, kalau tak salah Fukushima ke. Okay. Berlaku tsunami dan dekat situ ada loji nuklear. Okey, bila ada tsunami, lepas tu dalam masa yang sama ada loji nuklear menyebabkan loji nuklear ni meletup. Okey, sebab tekanan dekat dalam loji tu semua kan. Okey. Dia meletup dan kawasan tu jadi jadi tak boleh duduk lah sebab berlaku kebocoran uranium. Okey, sebab bahan nuklear ni dia punya bahan sangatlah mempunyai kesan radioaktif yang tinggi. Okey, jadi kalau bahan nuklear ni dia terbocor ke persekitaran, memang satu kawasan tu tak boleh duduk. Contoh dia ada loji nuklear dekat Kedah ni kan. Satu Kedah ni kena kosongkan. Contoh dia macam tu lah. Okey, satu Kedah ni ataupun yang duduk-duduk dekat sempadan Kedah semua kena kosongkan. Sebab dia punya kesan dia sehingga beratus-ratus kilometer. Dia punya kesan. Jadi kawasan tu ditinggalkan. Orang dalam rumah elok-elok, pasaraya semua kompleks. Semua ditinggalkan macam tu je. Orang lari pergi tempat lain. Sebab kawasan tu tidak selamat untuk diduduki. Dan tanah dia pun tak boleh guna. Kalau nak tanam apa pun memang tak boleh hidup. Jadi kerajaan Jepun ni dia telah buang banyak tanah. Tanah ada berbilion berbilion atau ke berjuta ke. Dia bubuh dalam plastik hitam tu, diikat, ada berjuta-juta, beratus juta ke berbilion ke. Tak tahu nak buat apa dengan tanah tu. Tu sebabnya cikgu kata bahan nuklear ni dia punya kesan sangatlah besar terhadap alam sekitar. Okey. Diorang guna bahan nuklear ni mungkin sebab untuk menjana tenaga elektrik sebenarnya. Okey. Bahan nuklear yang diorang guna ni untuk janakan kuasa. Kebanyakannya tenaga elektrik lah. Tapi untuk negara-negara yang memang tak ada hidroelektrik. Sebab dekat Jepun dia tak ada macam kita, dia tak ada air terjun banyak kan. Macam Malaysia ni ada air terjun banyak, jadi kita boleh buat empangan. Dekat sana diorang tak ada empangan. Jadi diorang kena guna tenaga lain untuk jana elektrik. Okay, boleh faham? Okay, so kita tengok balik. Hari ni cuma nak buat ni je.
nak buat revision. Sebab cikgu dah sentuh dah ni di minggu-minggu yang lepas sebab kita pun dah buat latihan sebenarnya. Okay. So bentuk-bentuk tenaga ni cikgu nak soal lah kat awak. Okay, apakah bentuk tenaga yang terhasil? Apakah bentuk-bentuk tenaga yang terhasil semasa awak menonton televisyen? Masa awak buka TV. Buka televisyen, apakah bentuk-bentuk tenaga yang terhasil? Pat. Minggu lepas kita dah belajar pasal bentuk tenaga. Okay, kalau kita buka bateri. Tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik. Lepas tu lagi? Tenaga elektrik tu berubah kepada tenaga apa? Kalau kita pasang televisyen. Tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dia keluar sama-sama. Jadi kita buat tambah. Kita buat tambah. Kalau tenaga tu dia datang sama-sama, kita buat tambah. Minggu lepas cikgu dah ni kan. Ni. Nampak tak tambah ni? Ni tambah ni. Okey. Tenaga elektrik tukar kepada tenaga, ada tak contoh televisyen? Ni. Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga cahaya tambah tenaga bunyi. Sebab dia main sekali arung. Okey. Minggu lepas cikgu dah ajar dah ni. Okey, kemudian kalau kipas shilling macam mana Salsabila? Cikgu pasang kipas shilling. Tenaga elektrik Okey. Bertukar. menjadi Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga apa? tenaga angin. Tenaga angin. Tenaga angin. Itu sumber tenaga. Bentuk tenaga dengan sumber tenaga lain. Tenaga kinetik. Okey, bagus Futra. Ingat sini. Tenaga elektrik bertukar kepada tenaga kinetik. Kenapa tenaga kinetik? Apa-apa saja objek yang bergerak, dia akan menghasilkan tenaga kinetik. Berapa kali dah cikgu abang minggu lepas? Bukan minggu lepas lah. Betul lah minggu lepas. Okey. Objek yang bergerak akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey. Objek yang berada di tempat yang tinggi atau dimampatkan atau diregangkan akan menghasilkan tenaga keupayaan. Ingat balik. Tenaga elektrik, kalau objek tu mendapat tenaga elektrik daripada sumber-sumber, contoh dia bateri ke ataupun daripada plug, daripada switch utama. Okey. Kalau contoh dia yang ini, orang yang nak terjun ni, tenaga keupayaan sebab dia berada di tempat yang tinggi. Kemudian dia terjun, dia bergerak. Okey, apa-apa objek yang bergerak akan menghasilkan tenaga kinetik. Sebab itulah tenaga keupayaan bertukar kepada tenaga kinetik. Dan apabila dia jatuh dekat dalam air ni, dia menghasilkan bunyi. Jadi tenaga kinetik ni telah berubah kepada tenaga bunyi. Okey, boleh faham? Sama konsep dia dengan buah kelapa yang ada dekat atas pokok. Okey, buah kelapa yang dekat atas pokok tu dia ada tenaga keupayaan. Apabila dia jatuh, dia akan bertukar kepada tenaga kinetik sebab dia bergerak ke bawah. Dan sampai ke bawah, dia keluarkan bunyi. Jadi tenaga kinetik tu telah bertukar kepada tenaga bunyi pula. Okey, boleh faham?
Okey, sekarang cikgu nak tanya Khairina ni mana? Ada ke tak ada? Khairina tolong menyahut. Khairina ada? Ya, Khairina ada? Okey, Khairina, cikgu nak tanya kalau orang tu tengah kayuh gerek, kayuh ya basikal. ada. Okey, orang yang tengah kayuh basikal, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Apa perubahan tenaga yang berlaku? Orang yang tengah kayuh basikal, mula-mula tenaga apa? Tenaga kimia. Okey, tenaga kimia. Putra cakap. Khairina lambat sangat. Tenaga kimia, sebab apa tenaga kimia, Putra? Sebab makan. Sebab kita makan. Kita makan makanan. Okey? Makanan mempunyai tenaga kimia. Sebab macam mana kita boleh dapat tenaga untuk kayuh basikal tu? Melalui makanan. Makanan ada tenaga kimia. Jadi daripada tenaga kimia bertukar kepada tenaga apa? Kelas? Apa nak jawab? Kinetik. Okey, cikgu tunjuk dekat whiteboard lah. Okay. Cikgu tunjuk dekat whiteboard, senang. Senang nak conteng kan. Okey. Okey. Sekejap cikgu tunjuk. Okay. Okey. So tadi cikgu kata Saya dah boleh dah ni. Sekejap. boleh dah? Saya try. Boleh dah ke? Boleh? Dah Tengok. boleh dah? Boleh ke tak boleh? Nampak love tu. Okey dah, andu balik. Tu dah boleh. Okey, so Love lebih bukan saya yang buat. okey, jap cikgu share. Cikgu share dekat Dah boleh dah kok. okey. So nampak tak kat sini? Tolong tulis dekat cikgu. Apakah perubahan tenaga kalau dah boleh tulis? Sekejap. Saya nak tulis juga. Apa ni, Sanabila boleh guna sticky note? Tak boleh Boleh? Okey. So cikgu tulis, okey, perubahan tenaga untuk orang kayuh basikal. Boleh? Okey, orang kayuh basikal. Okey, siapa boleh tulis kat sini? Kat sticky note ni. Mula-mula tadi Putra ID tulis apa? Boleh tak conteng dekat sticky note cikgu? Boleh? Ke tak boleh? Saya boleh. Boleh? Asal tak tulis? Sekejap tengah tulis. Boleh tak? Boleh kat ni. Oh, cikgu tak boleh enter lah. Ini. Ya. Kepada tenaga Tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey. Jap.
Ni boleh tulis. Sekejap cikgu zoom. Ha. Cikgu zoom Sorry. Okey, tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Yang lain boleh nampak kan? Okey. Apa ni? Buatlah simbol. Guna simbol lah. Simbol. Okey, tenaga kimia kepada tenaga kinetik lagi. Tu je. Kalau dia kayuh basikal, lepas tu basikal tu menyalakan lampu pula. Okey, betul lah tu. Tenaga kimia daripada makanan dia bertukar kepada tenaga kinetik. Okey, betul lah. Okey, so Terus. okey. Okey, sekarang ni cikgu nak awak tulis perubahan tenaga untuk orang yang kayuh pula dah. Okey. Sekarang ni perubahan tenaga untuk bila kita untuk kalkulator. Okey. Siapa boleh tulis? Saya. Kalkulator. Tulis lah. Kalau boleh tulis. Awak tulis. Okey. Ni. Okey. Ni awak pula ni. Okey, perubahan tenaga untuk kalkulator. Cikgu kan suruh tulis ni. Cikgu suruh tulis jawapan lah. Yang ni siapa yang conteng ni? Bukan saya. Okey, boleh guna sticky note tak yang lain-lain? Syairah boleh? Boleh? Boleh guna? Boleh. Cuba awak guna, lepas tu cuba awak jawab ni. Cikgu jawab. Perubahan tenaga untuk kalkulator. Betul tak ni saya? Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dia tak lengkap lagi. Lagi apa? Dia ada lagi. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan apa lagi? Haba. Apa? Tenaga cahaya. Tenaga cahaya. Tenaga Cahaya. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya dan bunyi tenaga cahaya dan bunyi sebab dia keluar bunyi kan. Okey. So yang ni betul lah. Okey. Sekarang ni okey, cikgu nak bagi soalan apa okey, perubahan tenaga. Oi, jangan duk conteng mengata-kata. Siapa yang conteng tu? Perubahan tenaga. Sekejap. Pada lampu suluh. Lampu suluh. Okey, saya, cikgu. Siapa nak jawab? Saya. Okey. Cepat. Tulis kat sebelah tu. Perubahan tenaga pada lampu suluh, apa dia? Okey, Adriana. Okey, ni siapa yang jawab? Cikgu tak nampak muka. Siapa yang jawab ni? Okey, ni cikgu. Saya. Siapa yang jawab? Sekejap, cikgu nak tengok. Oh, Syairah.
Okey. Syairah jawab. Okey, tenaga elektrik bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya dululah. Tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik sebab dalam lampu suluh tu dia ada lita kan, ada bateri, ada dia punya lita, okey. Tenaga elektrik kimia kepada tenaga elektrik kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, cahaya dululah. Cahaya baru haba. Okey? Cahaya baru haba. Jangan ikut buku teks ni. Kan cikgu dah bagi tahu buku teks ni dia terbalik. Okey? Dia cahaya dulu baru haba. Okey, siapa yang buat ni dua-dua betul lah. Okey? Yang warna oranye ni siapa? Siapa yang tulis? Saya, Bila. Saya tu siapa? Salsabila. Okey. Okey, last. Perubahan tenaga pada cikgu nak tanya apa lagi ya? Pada ya, perubahan tenaga pada pada tumbuhan yang membuat fotosintesis. Perubahan pada tumbuhan yang membuat fotosintesis. Apa dia? Apa dia? Cepat. Siapa yang cepat jawab? Cikgu nak tengok siapa yang cepat jawab. Okey, tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okey, bagus. Syairah kan? So, inilah cara untuk guna Jamboard. Ini nama dia Jamboard ataupun whiteboard. Okey, yang ni adalah whiteboard. Okey. Ada siapa-siapa lagi? Boleh je siapa-siapa nak jawab. Dia boleh ramai-ramai pun tak apa. Tu siapa yang conteng tu. Okey. So yang ni cikgu besarkan. Besar sangatlah pula. Okey. Tenaga kimia, tenaga cahaya dan tenaga kimia ni apa benda ni? Okey. Okey dah. Yang ni untuk apa okey. So siapa nak tulis boleh tulis. Jadi inilah cikgu saja je nak guna. Nanti lepas ni kita boleh gunalah. Yang ni semua boleh guna. Ada tak siapa-siapa yang tak boleh guna? Cikgu nak tanya. Semua boleh guna Okey. Saya dalam laptop. Tenaga cahaya kepada ni siapa yang conteng ni? Jangan duk conteng. Stop. Stop. Tak conteng, Papa. Tak conteng. Okey. So perubahan tenaga pada tumbuhan yang membuat fotosintesis. Okey, tenaga cahaya yang dapat daripada matahari, kemudian tumbuhan guna tenaga cahaya matahari itu untuk menghasilkan makanan. Iaitu tenaga kimia. Okey. So semuanya dah ni, tapi bila dalam latihan
tak boleh tulis perkataan kepada ni. Kena tulis dengan simbol apa? Kena tulis dengan simbol apa? Simbol anak panah Berubah kepada kena guna simbol anak panah. Okey, semua dah faham kan? Okey, semua dah faham. So kita kembali ke buku teks lah. Okey. Okay, cikgu nak tunjuk sekarang ni awak dah habis pasal tenaga yang boleh diperbarui dengan tenaga yang tidak boleh diperbarui. So cikgu nak ingatkan balik yang ini tenaga ni tidak boleh dicipta Tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey. Maksudnya awak nak apa ni? Nak hapuskan tenaga kinetik tak boleh. Dia hanya boleh berubah kepada tenaga yang lain. Kita tak boleh nak hapuskan dia, tak boleh cipta dia, tak boleh. Okey? Dan tenaga dia boleh berubah tapi tidak boleh dimusnahkan. Kena ingat Kemudian inilah. Awak tengok ni, mengapa motosikal ni tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Tidak, tenaga, okey ni, dia macam ni. Motosikal ni tiba-tiba berhenti, minyak dah habis. Okey, kenapa motosikal ni tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik pada motosikal? Okey, adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal tu telah musnah? Okey, sebenarnya tidak musnah. Okey, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Kan petrol tu dah berubah kepada tenaga bunyi. Okey, lama-lama dia panas jadi tenaga haba. Bila dah habis, tak adalah, dia bukan dimusnahkan. Okey. Tenaga petrol tu dah habis kan? Tak adalah. Okey. Kenapa dia berhenti? Sebab semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk yang lain. Maksudnya telah habis, berubah. Tenaga petrol, tenaga yang dia dapat daripada petroleum tu, okey, tenaga kimia tu yang dapat daripada petrol, minyak petrol tu, iaitu petroleum tu, semuanya telah berubah kepada tenaga bunyi dengan tenaga haba. Jadi dah habis lah. So nak ada lagi tenaga kena isi minyak lah. Itulah maksud dia. Dia tidak dimusnahkan tapi dia berubah bentuk. Okey, yang ni dah. Kemudian, okey. Ni dia suruh buat poster. Poster tenaga masa depan. Awak boleh buat poster guna Canva. Tak ada pun yang hantar kat cikgu lagi. Sebab adalah hantar tapi kelas lain lah. Kelas darjah 4 IS ni tak ada lagi yang hantar. Okey. Kan cikgu dah bagi tahu macam mana nak buat poster guna Canva. Ada yang tak tahu ke nak guna Canva? Awak hantarlah sebab tak kisah, tak cantik pun tak apa. Hantar je pertandingan membuat poster menggunakan Canva tu. Okey, sebenarnya boleh je guna benda-benda lain pun boleh. Tapi cikgu ajar guna Canva sebab senang. Okey, awak hantar dekat cikgu. Boleh hantar lagi ni. Kan cikgu kata sebelum 14 hari bulan kan. Tapi boleh hantar lagi. Sebab tarikh tutup dilanjutkan. Jadi cikgu bagi masa sampai minggu depan. Okey. Boleh lagi hantar. Senang je buat dia. Tengok tema-tema yang ada. Tema-tema ada alam sekitar. No plastik. Tidak kan ada dalam grup. Sekejap cikgu share. Cikgu share sekejap.
Okey, awak boleh guna tajuk apa-apa. Tajuk apa-apa tapi kena ikut tema. Cikgu share yang dalam Telegram. Cikgu nak share yang kawan-kawan awak dah buat. Kelas lain lah. Kelas lain yang dah hantar dekat cikgu. Kelas guna Canva. Sana. Okay. Okey. Saya dah buat tapi tak hantar lagi. Tolong hantar siapa yang dah buat tapi tak hantar lagi. Okey, cikgu tunjuk yang kawan-kawan awak dah buat. Okey. Awak tengok sini. Ni. Awak tengok ni. Yang ni STEM talent. Yang ni STEM talent. STEM talent show ni, ni murid tahun 6 dia tunjuk cara untuk buat penjerokan. Okey. Sekejap cikgu try tekan. Nampak tak? STEM talent ni awak buatlah apa-apa projek sains, lepas tu awak terangkan. Terangkan. Dengar tak? Aku tak dengar. Kurang dengar lah kot. Yang ni. Okey, ni STEM talent. Ni. Yang ni lah poster. Tengok ni poster. Ni Batisha dah hantar dah ni. Ayah awak tolong hantarkan. Okey ni. Ni Batisha buat. Okey, Batisha dah hantar. Ni cikgu kita nak bagi contoh lain. Okey. Yang ni yang cikgu bagi contoh. Ni ada kelas lain darjah 5 IS. Dia buat. Okey. Ni cintailah alam sekitar. Buatlah. Awak boleh buat pasal tenaga sebab tenaga masuk ada dalam tema. Awak tengok tema dia ni. Okey, temanya ialah kekal sihat, kekal bahagia. Sayangi alam sekitar. Sayangi alam sekitar boleh juga buat pasal tenaga tu. Amalan hijau selamatkan bumi. Pasal tenaga iaitu menjimatkan tenaga kan. Menjimatkan tenaga, penjimatan tenaga. Okey lah, boleh lah masuk dalam amalan hijau selamatkan bumi. Boleh. Okey, katakan tidak kepada plastik. Jangan biarkan ianya pupus. Yang ni pasal haiwan. Haiwan-haiwan kan. Ataupun tumbuhan. Pasal haiwan ke tumbuhan. Awak tengoklah dekat internet. Awak tengok contoh-contoh poster dekat internet. Lepas tu awak ambil lah buat contoh. Buatlah dekat guna Canva. Okey, yang ni STEM talent. Ni contoh poster guna Canva ni. Okey, cikgu ada tunjuk dekat YouTube kan cara buat Canva. Okey, katakan tidak kepada plastik. Ni contoh ni. Yang ni cantik. Okey, murid 5 IS. Jadi kalau siapa yang hantar ni, tak kisah, tak menang pun tak apa. Janji hantar. Tengok ni. Amalan hijau selamatkan bumi. Ni contoh. Okey, awak boleh buat guna Canva. Ada dalam D5. Tak ada D5 pun tak apa. Boleh je type. Okey. Tarikh tutup 30 Ogos. Tapi awak janganlah hantar 30 Ogos ni. Hantar dalam minggu depan okey lah. Sebab cikgu nak masukkan dalam dia kena isi borang semua kan. Macam-macam lagi. Okey. So tolong hantar poster. Okey, awak ambil contoh. Sekejap, cikgu kita tengok contoh. Sekejap, cikgu bagi contoh. Okey.
Sebab cikgu nak tolong awak dapatkan sijil. Okay. Sekejap Okey. Ni. Tengok sini. Sekejap. Cikgu share. Okey, awak cari dekat Google. Awak type lah. Apa tema dia tadi? Tema dia satu tu poster untuk hijaukan bumi kan? Jadi awak type lah hijaukan bumi. Lepas tu awak tengok lah dekat image. Tengok ni. Punyalah banyak ni. Tengok ni. Ni contoh-contoh ni. Contoh-contoh poster. Tengok ni contoh poster banyak. Okey. Awak ambil image. Tengok ni. Macam-macam. Jadi awak buatlah guna dekat Canva. Canva tu kan kita boleh download gambar-gambar. Ni tengok ni. Ni dia dah bagi contoh dah. Tapi yang ni guna tangan kan. Awak bolehlah ambil contoh. Okey. Ambil contoh yang mana cantik. Ataupun awak tulis kat sini. Poster hijaukan pemenang. Okey. Pemenang poster hijaukan bumi kita. Katalah awak tulis je apa-apa tema kan, tapi awak ambil image. Okey, yang ni maksudnya yang menang lah kot. Tengok ni yang cantik ni. Okey, cuba tengok ni. Ni. Bolehlah awak ni. Awak ambil lah idea, tambah-tambah sikit awak punya. Okey, ambil idea dekat sini macam mana nak buat. Okey. Siapa nak cikgu tunjuk macam mana nak guna Canva? Saya. Awak nak cikgu tunjuk guna Canva. Okey, cikgu tunjuk cara nak guna Canva. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap Cikgu okey, dekat ID Delima awak pun ada Canva ni sebenarnya. Yang sebenarnya kan. Okey. Kalau tak ada pun tak apa. Awak type je. Sekejap. Cikgu share ni window. Okey. Awak type je Canva. Okey. Canva. Lepas tu, login to your account. Okey. Awak kan ada account MOE tu kan? Awak gunalah account MOE awak tu. Login Google. Okey, login, ambil Google. Okey. Ambil Google. Lepas tu awak pilih lah awak punya email yang mana awak nak. Okey, cikgu ambil email MOE cikgu lah. Cikgu ada banyak email, cikgu ambil email MOE. Okey.
Kan awak login tu ambil Google, lepas tu awak ambil yang email MOE awak tu. Okay. So dia dah keluar kat sini. Yang ni email cikgu punya account apa ni? Account Canva. MOE punya. Sebab cikgu dah pernah guna dah sebelum ni. Okay, lepas tu senang je nak guna dia. Cikgu dah tunjuk dah masa taklimat Koko minggu lepas. Kan awak tengok tak dekat YouTube cikgu share tu? Kalau tak tengok memang tak ada lah. Okay, so dekat sini, ni design yang cikgu dah buat. Sebelum-sebelum ni. Ni semua design yang cikgu dah buat. Okay, cikgu nak buka balik yang ni. Kalau awak baru nak buat, awak pergi dekat presentation pula. Pergi ambil more ni. Okay. Ambil lah poster, dia tak poster, tak ada. Okay, kalau tak ada tak apa. Awak type dekat sini, poster. Ni poster. Awak nak bentuk apa? Landscape ke apa? Okay, katakan awak ambil poster biasa ni. Okay, ambil poster. Okay, dia keluar macam ni. Apa benda cikgu tekan ni? Okay, ambil poster. Dia keluarlah macam ni. Sekarang ni awak nak create awak punya poster sendiri. Kan? Ambil yang free dah. Okay, awak ambil yang free sahaja. Tak payah ambil yang pro. Pro tu kena bayar. Okay, awak ambil yang free je. Ni dia contoh-contoh poster. Okay. Contoh-contoh poster yang ada. Okay. Okay. Ni tak payah. Okay. Tak payah tengok benda lain. Okay. Tengok yang poster je. Laptop cikgu ni lambat sikit. Bila dah tertekan benda lain, lambatlah dia. Sebab dah banyak sangat. Okay, awak buat create blank poster. Okay. Maksudnya poster yang kosong. Awak yang nak design dia. Okay, awak nak design sendiri. Okay, so awak tu tengoklah dekat sini. Okay, berdasarkan contoh yang awak tengok dekat Google, awak boleh create dia punya poster ni. Awak boleh tambah gambar sendiri. Okay, awak cari gambar dekat internet, lepas awak copy masuk dalam ni pun boleh. Okay, contoh dia, okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Katakan awak nak cari pasal template apa? Template pasal save our environment. Kena tulis dalam bahasa Inggeris tau sebab bahasa Melayu, Canva ni tak boleh baca. Dia akan keluar macam ni lah. Save environment kan? Okay, save energy. Save energy, tengok tu. Save the earth. Yang ni pro. Pro ni kena bayar. Jadi, yang kena bayar ni tak boleh lah guna. Kalau pro dia keluar pro ni, awak tak boleh guna sebab nanti kena bayar. Melainkan kalau awak nak bayar lah. Yang ni dia bagi contoh. Okay. Yang ni free. Ni free. Ni contoh. Ni free tak? Kalau free dia akan tak ada keluar apa-apa. Free lah. Macam ni free lah. Free. Okay. Tapi cikgu bukan nak suruh awak ambil poster yang dah siap ni. Awak edit lah. Awak edit. Contoh dia yang ni kan. Katakan awak nak tambah pokok. Awak pergi dekat elemen. Yang tu dia bagi contoh template. Template tu design yang dah siap. Okay, awak nak cari pasal pokok. Katakan awak nak cari pasal pokok.
Elemen dia awak dah tulis dah. Pasal safe environment lah. Okay ni. Orang tanam pokok. Jadi yang ini free kan? Awak ambil je. Erek ke sini. Awak design lah. Ikut awak punya ni. Awak punya. Katakan. Lepas tu. Awak nak cari apa lagi? Nak cari foto. Okay, foto apa yang sesuai. Pasal plants. Okay. Pasal safe environment. Okay, safe environment. Awak kena tulis dalam bahasa Inggeris. Kalau tulis dalam bahasa Melayu, dia tak boleh baca. Okay. Ni. Tengok ni. Safe environment. Contoh ni contoh. Awak Google lah. Buatlah banyak-banyak. Buatlah cantik lagi. Ni lah contoh dia poster. Tak menang tak apa. Janji hantar je. Janji hantar untuk dapat sijil. Kalau tak awak tak boleh dapatlah sijil tu. Okay, yang ni ada perkataan kan? Awak tak nak perkataan ni. Awak nak remove kan? Boleh. Boleh remove. Okay. Ni. Boleh remove tak? Oh, yang ni kalau nak remove kena bayar. Jadi kita tak payah gunalah. So kita tak payah guna yang ini. So kita padam. Yang mana kena bayar tu kita padam. Okay, kita ambil yang ni lah. Safe environment. Lepas tu kita boleh tambah kita punya perkataan sendiri dekat sini. Boleh je. Okay. Boleh tambah perkataan. Cuba tengok. Teks. Kan. Okay. Teks. Kita boleh tambah teks. Okay. Katakan kita nak ambil teks ni. Ni teks ni. Nanti kita tulis lah. Tulis. Ni teks ni. Kita drag je. Kita tarik je. Ni. Ni teks yang kita nak tulis. Katakan yang ni kecilkan. Yang ni perkataan yang awak nak tambah. Awak tulislah kat sini. Boleh je. Adjust lah sendiri. Yang ni boleh kecilkan. Design ni boleh kecilkan. Boleh guna dekat handphone tulisan ni awak boleh adjust. Kalau tak nak yang ni, tekan je delete. Tekan delete dekat. Tekan je delete. Dekat handphone ke. Ni tak mau. Okay, yang ni. Perkataan yang awak nak tulis. Okay. Yang ni awak nak tulis perkataan lain. Awak highlight, lepas tu tulislah. Jaga alam sekitar. Contoh dia macam tu lah. Okay. Awak boleh buat lagi cantik-cantik. Yang ni cikgu bagi contoh je. Okay, sekarang ni boleh faham. Awak ni lah, awak explore lah. Explore sendiri kat sini. Macam-macam kita boleh letak. Okay. Letak background. Okay, background tu nak letak macam mana? Background nak letak warna background. Okay, so nanti dia akan letaklah background tu warna macam ni. Okay, nampak? Dah ada background. Nak buat background warna apa? Ambil yang free je tau. Ambil yang free. Okay, jangan ambil yang tak payah ambil yang kena bayar. Okay. Boleh letak background apa-apa. Ni. Awak adjust lah bagi cantik-cantik macam kawan awak buat tadi. Okay. Tengok background, macam-macam background boleh. Okay, ambil yang free saja. Okay, tu saja yang cikgu nak tunjuk. Dia sebenarnya atas awak punya creativity.
Okey, janji hantar dan akan dapat sijil peringkat negeri. Okey. So sampai sini dan kita ada projek. Cikgu nak tunjuk. Kita ada projek untuk tajuk ni. Dan projek ni cikgu bagi masa sebulan lah untuk awak buat. Tengok kalau dia sebab dia kena projek ni cikgu bagi masa awak sebulan. Lama tu sebulan. Okey. Bukan projek poster. Poster ni kena hantar minggu depan. Okey. Ni projek yang ini. Projek buat dapur solar. Ni projek ni. Membuat ketuhar suria. Maksudnya kita kena buat masa ada cahaya matahari terik. Okey, cikgu bagi awak masa buat ni. Awak boleh guna telur ataupun boleh guna hotdog. Hotdog pun dia cepat juga. Okey, hotdog ataupun telur. Baik. Ini tadi teks. Mana buku teks cikgu? Buku teks dah tertutup buku teks. Okey. Kan dekat buku teks awak tu ada tunjuk pasal dapur solar kan? Okey. Dapur solar tu cikgu bagi masa sebulan untuk disiapkan. Kita kena tunggu dia cuaca betul-betul panas terik. Okey, awak tengok dekat muka surat. Cikgu tertutup pula PDF. Saya tahu cikgu cerita cikgu. Dia macam nak kena masuk dekat matahari tu kan cikgu. Awak boleh guna telur tu ganti dengan hotdog pun boleh. Okey, cikgu nak awak try buat. Sebab saya pernah tengok tu saya kecil. Guna bahan-bahan yang ada pada muka surat 138 tu, awak tengok balik muka surat 138. Okey. Buku teks muka surat 138, cikgu bagi masa sebulan lah untuk awak buat ketuhar ni dan tolong ambil gambar dan rekodkan dia punya awak punya keputusan. Tengok telur tu jadi masak ke tak masak ke. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh. So dah sampai sini saja kelas cikgu. Ni pun dah lama dah ni. Dah lebih sejam. Okey, dah awak pun ada kelas lain kan? Ya. So sampai sini saja. Dan jangan lupa buatlah poster Canva tu dan hantar kepada cikgu. Boleh guna handphone. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu hantar penyertaan pertandingan awak untuk dapat sijil. Okey? Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, assalamualaikum. Dah tulis dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.